bulan yang penuh barakah, penuh maghfirah, banyak habuan-habuan ganjaran baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini suka saya memulakan pertemuan kita pada hari ini dengan surah yang biasa kita dengar bila bulan Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini adalah ayat yang mewajibkan puasa pada kita, yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Para ulama mengatakan panggilan ini adalah panggilan mesra. Panggilan ini adalah nida'ut tasyrif, seruan kemuliaan, kerana Allah Subhanahu wa taala secara khusus memanggil orang-orang yang beriman sahaja. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi panggilan ini dikatakan panggilan khusus untuk orang-orang tertentu, yaitu YB, yang beriman sahaja. Maka seruan ini adalah seruan mesra, kerana panggilan ini panggilan khusus untuk orang-orang beriman sahaja. Maka kita sebagai orang yang beriman akan terasa terpanggil kerana keimanan. Maka timbullah rasa keikhlasan kita, dan kita akan menyahut labbaik ya Rabb, labbaik, ya Tuhan, ya Tuhan, aku orang beriman, ada arahan apa? Jadi timbullah rasa keinsafan, rasa keikhlasan, sebab berpunca daripada keimanan kita. Begitu juga bila kita merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan panggilan yang istimewa, panggilan mesra, maka kita akan merasa keseronokan, gembira. Gembira sebab apa? Sebab kita nak pergi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti rasakan apabila ada panggilan-panggilan ibadah. Bahkan setiap hari pun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk solat, hayya 'alas solah. Yang semestinya bila ada panggilan-panggilan solat ini, maka kita merasa seronok, merasa gembira dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab solat adalah tempat kita bermunajat, atau masa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengampunan, masa atau saat-saat pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita yang sekian banyak, setiap hari kita lakukan, yang sengaja dan tidak sengaja. Maka solat ini serupa juga dengan puasa, serupa juga dengan solat Jumaat. Antara solat dengan solat, antara Jumaat dengan Jumaat, antara Ramadan dengan Ramadan adalah penghapus dosa di antara kedua-duanya. Jadi kita sepatutnya merasa gembira dengan panggilan-panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak sembahyang, dari mulai kita berwuduk, kita sudah gembira, kerana masa berwuduk pun dosa-dosa kita akan bersih, akan turun dengan titisan-titisan air daripada anggota-anggota wuduk kita. Kemudian berjalan ke masjid, kita juga merasa gembira, sebab setiap langkah akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan. Begitu juga masa kita sembahyang, setiap doa, setiap ibadat yang kita laksanakan dalam solat itu merupakan ganjaran-ganjaran, akan mendapat ganjaran-ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka
tanamkanlah rasa apabila ada tugas, apabila ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti sambut dengan hati yang gembira. Istimewanya lagi bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan pengampunan, penuh dengan ganjaran-ganjaran, sehingga dikatakan bahawa setiap amalan tu, satu amalan digandakan dengan 10. Tapi bulan Ramadan ini tidak begitu. Bulan Ramadan ini wa ana ajzi bihi, setiap amalan Ibnu Adam akan diberikan pahala kecuali puasa. Sebab apa? Puasa ni ana ajzi bihi, aku sendiri yang membalasnya. Maknanya melambang ketinggian ganjaran orang-orang berpuasa ini, sehingga tidak disebut berapa banyak bandingan pahalanya. Jadi terasalah bila kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala itu, terasa kita seronok, suka, gembira, dan terasa ringan. Macam mana pun beratnya amalan, kita akan terasa ringan. Bagaimana sembahyang, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan innaha lakabiratun, sesungguhnya solat itu sangat berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, illa alal khashi'in, kecuali untuk orang yang khusyuk. Jadi bila kita sembahyang itu dengan keikhlasan, dengan kekhusyukan, dengan rasa seronok, maka dia jadi ringan, dia tak berat lagi. Begitu juga lah puasa ini, kita merasa ringan. Sebab apa? Sebab panggilan iman tadi, kita seronok dan kita merasa puasa yang sangat berat itu, tak makan, tak minum satu hari suntuk itu, terasa ringan, mudah-mudahan. Kemudian dengan panggilan ini juga kita akan menjawab sami'na wa ata'na ya Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah rangkul kita terlebih dahulu dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Wahai orang yang telah beriman, telah percaya kepada aku bahawa aku ni maha mengetahui, aku ni yang mencipta manusia, aku ni mencipta kamu, aku lebih tahu apa yang patut, apa yang baik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Jadi kita akan merasakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu kebaikan, dan sebaliknya segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu keburukan. Jadi sekarang ini Allah arahkan atau wajibkan kita berpuasa kerana di sana ada kebaikan. Yang kebaikan itu adalah bermacam-macam. InsyaAllah kita akan baca nanti hadis-hadis yang penuh dengan manfaat atau faedah-faedah atau fadilat-fadilat puasa. Jadi ayat berikutnya, kutiba alaikumusiyam. Jadi bila kita sudah merasakan kita terpanggil, labbaik ya Rabb, labbaik, labbaik Allahumma labbaik, ya Tuhan, ya ini kami datang. Apa kiranya arahan yang akan dipikulkan kepada kami, yang akan diperintahkan kepada kami. Maka Allah Ta'ala kata, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, ditetapkan, dituliskan atas kamu berpuasa, diwajibkan ke atas kamu. Ayat ini, kalau istilah nahwu dia, bina majhul. Maknanya yang mewajibkan itu, yang membuat wajib itu tak disebut di sini, diwajibkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa puasa itu pentingnya dalam kehidupan, sehingga dibayangkan seandainya pun tidak diwajibkan, Allah Ta'ala tidak wajibkan puasa ni, puasa tu memang diperlukan secara automatik, walaupun tak diwajibkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala puasa ni, tapi secara keperluannya orang akan puasa. Bahkan menurut ilmu
haiwan, haiwan-haiwan liar, haiwan buas. Ada sebahagian haiwan-haiwan itu apabila sakit dia berpuasa. Dia menahan diri daripada makan dan minum untuk mengobati sakitnya itu. Begitu juga manusia-manusia zaman dahulu, ya, mereka berpuasa walaupun tidak ada perintah dari agama mereka. Mereka berpuasa. Sebab apa? Sebab puasa itu memang keperluan. Jadi seakan-akan bila dikatakan kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, siapa yang mewajibkannya? Tak disebut dalam ayat tu. Menunjukkan apa? Menunjukkan puasa itu memang sepatutnya dilaksanakan walaupun tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkannya. Lagilah kita sami'na wa ata'na. Ya, lagilah kita seronok, lagilah kita memang perlukan puasa ini. Sebab puasa ini bukan sekadar apa? Bukan sekadar kewajiban, tapi dia lebih kepada keperluan. Manusia memang perlu kepada puasa. Cuma dalam kalimat kutiba ini dia adalah arahan kekal daripada syariat. Istilah Arabnya apa? Tasyri' as-sabit, awamir as-sabit, as-sabitah, perintah atau arahan-arahan yang kekal, yang tetap daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya ada perintah taktik dan strategi, ada perintah memang perintah tasyri' yang tak boleh diganggu gugat. Dia memang bersifat kekal dan berterusan. Nah, ini tadi yang dikatakan bahawa puasa itu kutiba alaikumusiyam tu, yang dikatakan bina majhul tu, diwajibkan itu, isyarat betapa pentingnya puasa dalam kehidupan. Kemudian apa yang diwajibkan itu? Apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu puasa. Kutiba alaikumusiyam. Maka suka saya di sini membawa pertemuan ini kepada hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, kita berkenalan dulu dengan siam, siam, puasa atau saum. Dari segi bahasa, siam ni adalah menahan diri daripada bercakap atau makan. Jadi kalau kita menahan diri, tak makan, tak cakap, itu namanya kita sedang siam. Itu menurut bahasa lah. Adapun menurut istilah syarak, puasa itu adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat. Nah, itulah puasa. Tak kisahlah berapa jam. Kalau di tempat-tempat di Eropah sana, negara-negara Eropah kadang-kadang sampai 20 jam berpuasa, kadang-kadang sampai 18 jam. Tapi kalau di tempat kita ni tak begitu lama. Jadi dari terbit fajar sehingga terbenam matahari, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian menahan diri adalah sesuatu yang diperlukan bagi setiap orang. Nah, ini kebaikan puasa. Kita sama ada orang kaya ke orang miskin, yang tua, yang muda, yang hidup moden, hidup di kampung, sifat menahan diri atau mengontrol diri kita itu adalah suatu keperluan dalam kehidupan. Sebab kalau kita tak pandai menahan diri, kita susah hidup. Tak pandai kita mengkontrol diri kita, emosi kita, tak pandai mengontrol kesabaran kita, tak pandai mengontrol ketahanan
kehendak kita, kita akan jadi tak selesa itu. Jadi menahan diri ini merupakan suatu keperluan. Maka dia akan dilatih dalam berpuasa ni. Jadi latihan menahan diri puasa yang ada ni, latihan menahan diri daripada yang halal, supaya mudah kita menahan diri daripada yang haram. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan orang yang berpuasa, dia boleh menahan diri daripada makan, daripada minum. Yang makan dan minum tu boleh, halal, di rumah dia, dia punya. Begitu juga bersama isteri, dia punya isteri, dah akad nikah, dah sah, tapi perkara-perkara yang itu dilatih dalam bulan Ramadan ni, dalam puasa ni, kita dilatih untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak bersama isteri walaupun halal. Jadi bila kita dah dapat menahan diri, melatih kehendak kita, boleh menahan diri daripada yang halal yang kita punya, yang tidak menyalahi undang-undang. Kalau sudah boleh yang halal pun kita kontrol kehendak kita, maka mengontrol diri daripada benda-benda yang haram, daripada minum yang haram, makan yang haram, berbuat yang haram, maka itu lebih mudah. Itulah yang dikatakan siam, menahan diri. Dan sebagaimana istilah Arab dia, taqwiyatul iradah, memperkuat ketahanan diri dalam berkehendak. Yang biasanya kalau kita tak puasa, iradah kita ikut suka-suka saja. Kemahuan kita itu tidak boleh kita kontrol. Bila nak makan, kita makan. Bila nak minum, kita minum. Bila kita nak cakap yang bukan-bukan, kita akan bercakap. Jadi iradah kita itu tak terkontrol, sebab lemah. Iradah kita, kehendak kita itu lemah, sehingga kita kalah. Bayangkanlah, ada orang yang tahu perkara yang baik, tapi dia tak boleh nak buat baik. Ada orang tahu perkara itu jahat, perkara itu berbahaya, tapi dia tak boleh nak tinggalkan. Dia tetap juga nak kepada bahaya. Contohlah umpama merokok berbahaya, tapi ada doktor yang mengatakan berbahaya merokok tu. Doktor tu sendiri merokok. Punca dia apa? Punca dia iradah, kehendak, kemahuan diri dia tu tidak kuat, lemah, sehingga dia tahu rokok tu berbahaya tapi dia merokok. Sebab apa? Sebab latihan kekuatan kehendak diri tadi tu tak ada sama dia, tidak berhasil dia lakukan. Jadi oleh sebab itu, melalui puasa ini kita menjadi orang yang mempunyai kehendak yang kuat. Kita tinggalkan yang perlu kita tinggalkan, kita buat yang perlu kita buat. Kita buat yang baik, kita tinggalkan yang tak elok. Maka itu akan ada dalam proses-proses dalam masa berpuasa. Kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum sesuai dengan kehendak kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpuasa, kita tak boleh bercakap sebarang cakap, kita tak boleh melihat sebarang penglihatan. Sebab apa? Sebab kita dah kontrol diri kita atau kehendak kita daripada perkara-perkara yang dilarang, atau perkara-perkara yang baik kita buat, perkara yang dilarang kita jauhkan. Itu namanya apa? Taqwiyatul iradah. Kemudian setelah itu, tak salah kalau saya bawa majlis ini mengetahui syarat-syarat puasa, syarat sah puasa. Sebab ialah puasa ni setahun sekali kan. Kadang-kadang mungkin ada yang terlupa. Maka pertemuan sekali ini kita buat sebagai soft reminder, peringatan mesra
mana tahulah terlupa. Syarat sah puasa ni adalah yang pertama sekali Islam. Kalau ada orang bukan Islam nak puasa, maka puasanya itu tidaklah sah. Begitu juga seorang yang nak puasa tu mestilah mukallaf. Mukallaf maknanya dia berhak menerima taklif, menerima beban hukum syarak. Yang ketiga, orang itu mestilah sunyi daripada keunduran yang menghalang dia daripada berpuasa. Okey. Keterangan daripada mukallaf. Mukallaf itu barulah dia dikatakan mukallaf apabila dia muslim. Kemudian yang kedua dia baligh. Kemudian yang ketiga dia mesti berakal. Jadi orang yang tidak berakal, termasuklah orang mabuk, termasuklah orang yang gila, termasuklah kanak-kanak, maka dia kurang syarat untuk berpuasa. Kemudian tiada undur, sunyi daripada undur-undur yang membolehkan dia atau yang menghalang dia daripada puasa, seperti haid dan nifas untuk wanita. Kemudian mabuk dan gila seperti yang diterangkan tadi. Maka ini semuanya adalah perkara-perkara yang tidak membolehkan dia untuk berpuasa. Tuan-tuan boleh rujuk pada Fiqh Manhaji jilid 1 muka surat 339. Kemudian puasa ini juga mempunyai rukun sebagaimana ibadah-ibadah lain, dan perlu diingatkan kalau syarat dia bukan ibadah tu. Islam itu bukan ibadah, bukan puasa. Mukallaf itu bukan puasa tu, di luar ibadah. Tapi kalau rukun ni, maka rukun tu adalah ibadah sendiri. Dalam ibadah tu dia mesti ada. Umpamanya rukun tu adalah salah satunya niat. Maka niat tu ada dalam ibadah. Dia berkenaan dengan ibadah. Kalau syarat tadi sebelum kita berpuasa tu dia dah ada. Yang ini tidak. Dia berkenaan dengan ibadah. Maka dikatakan rukun. Yang rukun ni makna dia tiang lah. Tiang. Jadi rukun puasa ni adalah niat dan imsak. Niat berpuasa dan menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Dan niat ni pula mestilah diniatkan, dikosatkan pada malam hari. Jadi kalau tak berniat pada malam hari, maka puasa dia tak ada tiang, tak sah lah. Bangun pagi-pagi buka periuk baru nak niat puasa Ramadan, tak sah. Tengok periuk kosong, maka barulah dia niat aku nak puasa Ramadan, tak sah dah. Tapi puasa sunat boleh. Puasa sunat boleh berniat walaupun selepas terbit fajar. Tapi belum makan belum minum lah. Jangan pula tuan-tuan cuba bila dah makan dicanai dah habis 2 biji baru niat puasa sunat hari tu, yang tak boleh lah. Jadi niat puasa Ramadan ni mesti dibuat pada malam hari. Mana malam hari tu selepas maghrib sampailah sebelum fajar. Wajib ada niat di sana. Kemudian niat tu pula mesti ta'yin. Niat puasa tu mesti tentukan kita puasa apa. Jadi kalau kita malam Ramadan tu kita nak puasa macam tu aja, dia tak jadi. Dia mesti ta'yinkan puasa Ramadan. Itu makna dia ta'yin. Tak boleh niat puasa macam tu. Kalau puasa sunat tak apa. Tapi puasa Ramadan ni kena ta'yin. Jadi hati-hati tu dengan niat puasa macam tu. Dan satu perkara lagi yang perlu diingatkan, bahawa niat ni tidak mesti ada lafaz. Jangan silap ya. Kadang-kadang kalau kita malam tu kita tak berniat nawaitu Ramadan, maka besok kita tak puasa sebab tak berniat. Tapi niat dalam hati tu ada. Tak macam tu. Yang dipakai niat dalam hati tu. Sehingga kadang-kadang ada orang sahur tapi tak berniat dia kata. Padahal dia bangun sahur tu
tentulah ada gerakan hati dia nak puasa besok pagi. Jadi tak mesti dilafazkan. Kemudian satu perkara lagi, niat ni mesti dibuat setiap malam. Kerana puasa ni dia bukan satu rangkaian ibadah berterusan. Dia ada ibadah-ibadah tertentu. Satu hari itu satu hari tertentu. Maka setiap malam wajib niatkan. Inilah pendapat yang diakui oleh jumhur ulama. Maknanya mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah mengatakan wajib niat puasa setiap malam. Walaupun ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Imam Malik dan sebahagian riwayat daripada Imam Ahmad yang mengatakan memadai satu kali niat untuk 1 bulan. Ada pendapat tu. Kita tak boleh juga kata secara mutlak tak boleh, sebab ada pendapat ulama lain. Terpulanglah yang mana nak diamalkan. Tapi yang pasti jumhur ulama, di antaranya adalah Syafi'iyah, mengatakan wajib berniat setiap malam. Ini tikrar, berulang-ulang setiap malam. Kemudian imsak, menahan diri. Itulah puasa tadi kan, siap adalah menahan diri, imsak. Imsak ni adalah menahan diri daripada makan dan minum atau yang sejenisnya. Dia tak makan, tak minum, tapi dia masukkan dari rongga-rongga terbuka ni makanan. Tak juga boleh. Dia tak makan, tak minum, tapi merokok. Dia memasukkan benda. Rokok tu asap ada benda masuk ke dalam. Maka itu juga membatalkan puasa. Jadi mestilah imsak daripada makan dan minum. Kemudian imsak, menahan diri daripada berhubungan suami isteri dan yang sewaktu dengannya. Kadang-kadang tidak berhubungan, tapi dia istimna, mengeluarkan mani dengan tangan dan sebagainya. Ini juga wajib kita imsak. Kalau seorang itu buat perbuatan seperti itu, maka dia adalah membatalkan puasa. Dia tidak imsak, maka batallah puasa. Itulah lebih kurang rukun puasa. Rujukannya adalah sama juga Al-Fiqhul Manhaji jilid 1 muka surat 320. Kemudian ada lagi beberapa perkara yang penting. Adab puasa. Bila dikatakan adab ni maknanya kesempurnaan puasa. Kalau kita buat, kita dapatlah pahala yang lebih. Walaupun kalau kita tak buat, tidak batal puasa. Cuma kurang adab lah. Di antara adab puasa, mesti segera berbuka. Kalau dah waktu dia lah. Maknanya kalau dah terbenam matahari, sudah sampai waktu maghrib, maka adab dia, walaupun tidak sampai merusak puasa kalau kita tidak berbuka dengan segera, tapi kurang adab. Sebab sunnahnya macam tu, segera berbuka. Jadi jangan tunjuk alim, tunjuk warak. Dah buka puasa pun dia tak nak buka, baca Quran juga lagi. Itu namanya kurang adab. Jadi kalau time dah buka, mulakan buka dengan air, atau dengan kurma, atau dengan apa-apa sahaja. Penting buka dulu. Barulah nak bayang ke, nak azan ke, pasti buka dulu. Kemudian satu lagi adab yang kadang-kadang ramai orang tak buat, sahur. Buat mengantuk kan, dia set jam dia, terus sembahyang subuh. Kadang-kadang sembahyang subuh tidak. Sahur tu adab, adab sunnah berpuasa. Sebab Rasulullah kata sahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur tu ada barakah. Allahu akbar. Tuan-tuan, puan-puan, indahnya agama ini. Kita makan, kita dapat berkah, kita dapat kebaikan, kita dapat pahala. Mana ada tempat yang lain cari macam
biasanya nak ambil berkah atau nak dapat pahala tu bersusah-susah, ya. Mesti pergi ke hutan, tak makan, tak minum. Ini tengok, dalam puasa ni di sahur tu makan, makan pula dapat barakah, dapat pahala, dapat kebaikan. Ini hebat agama kita ni. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada agama yang hebat ini. Sahur pula seboleh-bolehnya lewatkan sahur. Itu adab, ya. Jangan nak tidur pukul 12 tu, itu sahur. Itu bukan sahur namanya. Itu makan tengah malam. Jadi sahur ni sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya lewatkan. Maknanya lambatkan sahur sebelum sebelum memulakan puasa, sebelum terbit fajar. Kalau boleh lebih kurang 10 minit, 10 minit sebelum sahur, sebelum terbit fajar. Sebelum azan masjidlah, orang kita kata ringkasnya, sebelum azan ni masjidlah. Walaupun 10 minit tu masih boleh makan lagi. Jangan tersilap pula, kita ada waktu imsak kan, 10 minit sebelum azan dah tak boleh makan. Itu sekedar berjaga-jaga. Tapi kalau pun masih makan juga lagi, maka masih boleh lagi dalam masa yang 10 minit imsak yang kita buat tu. Kemudian berikutnya lagi, hindari perkara yang sia-sia. Masa puasa ni bercakap yang bukan-bukan. Kadang-kadang kita yang dah pension ni seronok cakap masa-masa kita kerja dulu. Apalagi kadang-kadang masa zaman Jepun dulu, dia cerita zaman Jepun, tak ada guna untuk dunia, tak ada guna untuk akhirat. Tak payahlah cerita yang benda-benda yang mengarut. Kita ni nak siam, ya, siam, bukan sia-sia, buang mim. Jadi mestilah hindari perkara-perkara yang sia-sia. Apalagi cakap yang bukan-bukan. Kalau memfitnah tu lagi parah lah. Fitnah, mengumpat orang, ini tidak, yang sia-sia, yang tak ada pahala, tak ada dosa, tapi sia-sia. Kalau fitnah tu dah boleh membatalkan puasa, setengah ulama kata, ya, atau pahala puasanya berkurang. Jadi adab puasa ni hindari yang sia-sia, supaya kita ni betul siam, bukan sia. Kemudian lagi, ini bagi yang bersuami isteri. Adalah tahu malam tu ada hubungan suami isteri, maka adab dia mandilah, mandi wajib sebelum fajar. Walaupun sah, umpamanya tak sempat nak mandi, sahur, kemudian sahur lepas maghrib terus azan, maka sudah azan itulah dia baru mandi wajib, tak ada masalah. Cuma adabnya kurang lah. Sebab kita nak jalankan ibadah ni penuh dengan kesucian, bersih. Namanya kita berpuasa, beribadah. Jadi bila masuk dalam ibadah tu, kita mesti bersih dulu daripada hadas besar ni. Kemudian tidak berbekam, itu pun satu hal. Hindarkan berbekam dalam bulan puasa, walaupun tidak membatalkan puasa. Walaupun ada dalil-dalil yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa, tapi ada qarinah lain, ada iringan-iringan lain. Umpamanya berbekam sambil mengumpat, itu memang batal puasa lah. Tapi kalau dia berbekam saja-saja aja, kalau boleh dihindarkan. Sebab dalam bekam tu dia kata orang boleh melemahkan badan. Jadi kita dah puasa, tak makan, tak minum, lepas tu pula kita berbekam, jadi bertambah lemah. Maka untuk menghindarkan itu, tidak kita berbekam di bulan puasa. Kemudian lebih daripada itu lagi, sebagai adab kita berpuasa, kita hendaklah berdoa. Berbuka puasa tu, boleh jangan letak rekam tu, azan aja televisyen kita pun terus terjah tu. Berdoa lah, apa-apa yang patut. Kalau boleh sebelum buka puasa tu panjang-panjang berdoa. Pernah diriwayat, ya,
bila nak puasa tu dia panggil family dia, jom kita berdoa. Berdoa masa 5 minit ke 10 minit sebelum buka tu, duduk di meja tu berdoa, macam-macam doa, sebab di sana adalah masa-masa terkabul doa. Ya. Jangan kita ni kadang-kadang asyik bila nak buka puasa tu, nak melengah-lengahkan puasa tu, tengok filem Hindustan, tengok program-program kartun, semua ditengok supaya tak terasa lapar puasa. Sebenarnya perkara ini adalah perkara yang tak betul. Kita kalau puasa tu nak melengahkan puasa kita tu, kita baca Quran. Jangan nonton filem Hindustan, Filipina dan sebagainya, ya. Kemudian lagi, adab kita berpuasa, seboleh-bolehnya kita beri makan orang berpuasa. Memberi makan, memberi buka orang buka puasa tu, pahala dia sama dengan pahala dia tu sendiri. Jadi kita dapat 2 pahala. Pahala puasa kita sendiri, pahala bagi makan orang puasa tu, macam pahala macam dia jugalah dapat, tak kurang sikit apa pun. Jadi disunatkanlah kalau boleh, kita bila pergi membeli, atau sekarang ni tak ada bazar Ramadan, kita pergi membeli buka puasa dengan online, maka beli 2 bungkus atau 3 bungkus, lebihkan sebungkus untuk orang yang berpuasa, jiran ke, atau yang sewaktu dengannya lah, ya. Kemudian yang terakhir, banyak bersedekah. Bulan puasa ni Rasulullah SAW memang rajin sedekah, tapi bila bulan Ramadan lagi banyak dia bersedekah. Mudah-mudahan kita pun macam tu lah, ya, sebab pahala bulan Ramadan ni sangat besar. Jadi bila kita sedekah tu, pahala dia lebih besar lagi pahala yang bulan-bulan lain. Ini juga dikutip daripada Fiqh Manhaji jilid 1 muka surat 346. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ni diwajibkan atas kamu sama juga seperti yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Saya kata tadi lah, ya, puasa ni memang suatu keperluan. Ya, orang-orang sebelum kamu dulu pun memang ada juga diwajibkan puasa. Sebab apa? Sebab manusia ni sama sebenarnya. Ya, manusia ni sama. Jadi ayat ini suatu isyarat bahawa syariat Allah itu hampir-hampir mirip. Cuma situasi dan keadaan mungkin berbeza lah sikit syariat tu. Jadi maknanya manusia ni disyariatkan memang berpuasa, sebab puasa ni memang diperlukan dalam kehidupan. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan syariat berpuasa ni ke atas orang-orang yang sebelum kamu, menunjukkan puasa tu memang satu keperluan dalam kehidupan manusia. Itulah dikatakan semua orang berpuasa. Bagaimana saya kata tadi, binatang pun ada yang berpuasa, termasuk orang-orang yang tidak beragama dengan agama samawi, ya, mereka berpuasa. Tak ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka mewajibkan dirinya puasa. Kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 6 hari dia berpuasa dalam sebulan. Begitu juga saya baca buku-buku kesihatan, doktor-doktor pakar di Amerika sana, ada yang cara mereka menyembuhkan penyakit pesakit dia adalah dengan menyuruh mereka berpuasa, ya. Sampai macam tu keperluan berpuasa. Di samping itu juga, bila Allah Ta'ala kata orang dulu pun diwajibkan juga puasa, ini untuk meringankan, ya, terasa ringan puasa sama kita. Sebab kita kita saja puasa ni berat ni. Tapi bila kita tahu orang ramai puasa, dulu-dulu pun orang puasa, maka terasa sikit ringan. Sebab apa? Sebab ramai orang buat. Malulah kita kan. Umat Nabi Muhammad SAW, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia ni adalah umat Nabi Muhammad SAW. Takkan kita umat yang terbaik tapi kita merasa tak seronok berpuasa. Jadi ini sebagai motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Motivasi apa? Bahawasanya puasa ni orang dulu, bukan kau aja, orang dulu pun puasa juga. Jadi bila kita dengar ayat macam ni, dia mencabar motivasi kita. Aku pun mesti puasa lah, sebab aku umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik di kalangan umat-umat yang lain. La'allakum tattaqun. Baru kita habis kepada ayat ni. Moga-moga dengan puasa tu kamu takwa, kamu mendapat tattaqun. Tattaqun ni asal dia adalah waqa. Kalimat asal 3 huruf dia waqa, memelihara. Cuma ditambah alif dan ta pada huruf selepas huruf pertama. Jadi taqa. Apa guna kata kerja ni ditambah sisipan atau ditambah imbuhan alif dan ta? Makna dia menunjukkan kerja yang ekstra, yang lebih, usaha lebih lah. Jadi nak memperolehi terpeliharanya kita dengan puasa ni, kita mesti ada usaha lebih. Di antaranya menahan makan dan minum tu bukan perkara yang mudah lah. Jadi mesti ada usaha lebih, maka dapatlah kita title takwa. Yang takwa tu adalah terpelihara atau memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Itulah asal kalimatnya, taqa, kemudian jadi ittaqa tadi, taqa, kemudian waw tu ditukar menjadi ta, jadilah dia ittaqa. Kemudian barulah pula ta tu ditasydidkan, macam tu tulisannya ittaqa. Itulah asal kata tattaqun. Taqwa tu fi'il madhi, tattaqun tu fi'il mudhari'. Okey, terpelihara. Jadi dengan puasa tu diharapkan la'allakum. La'allakum ni adalah kalimat yang menunjukkan taraji, harapan. Jadi dengan puasa tu kamu diharap. Mengapa ada harapan? Sebab tak semua orang puasa ni menjadi takwa. Jadi, tapi janji Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti. Siapa yang betul-betul puasa dengan puasa sebagaimana yang disyariatkan, dia pasti akan mendapat takwa. Cuma itulah, lebih kurang lah. Maknanya kita ni tak semuanya puasa dengan cara yang sama. Supaya kita dengan sembahyang. Kita sembahyang sama 4 rakaat, sama rukuk, sama sujud berjemaah. Semua sama, tapi pahala dia lain-lain. Ada yang khusyuk, khuduknya, ada yang sembahyang tapi sembahyang dia, kata istilah Arab, sembahyang dia adalah sembahyang macam sahra, macam padang pasir, kosong kan. Semua je dengan puasa. Jadi pahala takwa tu berbeza-beza lah. Jadi makanya dikatakan la'allakum, moga-moga, semoga saja kamu dengan puasa ni menjadi orang yang takwa. Jadi Allah memang betul, siapa puasa dengan cara yang betul, dia akan menjadi takwa. Apa takwa tu? Kalau waqa tadi menjaga, memelihara. Tapi kalau ittaqa tadi terpelihara. Dengan kerja yang sungguh-sungguh tadi, maka dia terpelihara daripada di antaranya murka Allah Ta'ala. Sebab dia beriman, dia laksanakan ibadah. Yang ibadah ni, semua ibadah tuan-tuan ni, puan-puan, semua ibadah ujung-ujung ni matlamat dia adalah takwa. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas ittaqu, ya ayuhan nas ubudullah. Beribadahlah kamu kepada Allah, yang ujungnya tattaqun. Jadi ibadah ni ujungnya matlamat dia adalah takwa. Takwa tadi apa? Terpelihara daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Karena kita berbuat mendekatkan diri kepada Allah Taala. Jadi kita adalah YB yang beriman, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terpeliharalah kita dari murka, dan terpeliharalah kita daripada derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita menjaga gerakan, menjaga lidah, menjaga mata dan sebagainya itu, sehingga
kita terpelihara daripada menderhaka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ringkasnya, terpelihara dari bencana di dunia sebelum ada bencana di akhirat. Nauzubillah. Jadi bila kita puasa, kita taat pada Allah Taala, kita dengan latihan-latihan puasa tu, maka kita dapat menguasai diri daripada melanggar peraturan Allah Taala, maka terhindarlah kita dari bencana di dunia. Maknanya azab Allah Taala tu di dunia ni pun dah ada. Maka dengan puasa kita terhindar. Dan faedah puasa ni bukan saja mendapat pahala, bagaimana ibadah-ibadah yang lain, dia berkaitan dengan kehidupan. Puasa ni di antaranya kita terhindar daripada penyakit. Sebab orang puasa ni dia tak kena kencing manis, dia tak kena darah tinggi, dia tak kena kolesterol tinggi sebab puasa. Jadi bila tak puasa, maka kolesterol tinggi, gula tinggi, itu adalah sumber-sumber penyakit. Jadi maknanya kalau rajin berpuasa, maka dia akan terhindar daripada bencana-bencana kesihatan di dunia ni lagi. Kemudian yang terakhir adalah terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini adalah puasa yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tuan-tuan ingat, jadikanlah puasa tahun ini macam puasa terakhir kita. Kita takut puasa yang akan datang kita tak dapat. Jadi dengan cara menganggap puasa ni puasa terakhir kita, kepeliharalah dia. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah ni dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang.